Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 18 Julai bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Tahan Sanusi awal pagi tadi di hotel, Ketua Polis Negara beri penjelasan. Juga remaja cekik adik hingga maut dihantar ke Hospital Permai. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno dihadapkan di dua Mahkamah Session Selayang Selangor hari ini atas dua pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan Kerajaan Perpaduan. Dalam satu ceramah politik minggu lepas, beliau mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan. Mengikut kedua-dua pertuduhan, Datuk Seri Muhammad Sanusi didakwa telah melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut dengan menyebut perkataan yang mempunyai kecenderungan untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja. Penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Jeneri Kedah itu dituduh melakukan kedua-dua kesalahan terbabit di Simpang 4 Taman Selayang Mutiara, Kampung Bendahara, Gombak, Selangor pada 11 malam 11 Julai lepas. Kedua-dua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 4-1-A Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4-1 Akta Sama yang membawa hukuman denda sehingga RM5,000 ataupun jara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Datuk Seri Muhammad Sanusi didakwa telah menghina institusi Diraja Selangor dalam satu ceramahnya. Susulan itu, beliau telah mengeluarkan permohonan maaf kepada Sultan Selangor pada Jumaat Julai lalu. Terdahulu, Datuk Seri Muhammad Sanusi yang juga pengarah pilihan raya PAS Pusat ditahan polis pada pukul 3 pagi Selasa. Setiausaha politiknya Helmi Abdul Wahab berkata, pada pukul 2.30 pagi, pintu bilik hotel ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri itu diketuk oleh sepasukan polis dari Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT dan bahagian jenayah Gangstrim D7, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Beliau kemudian dibawa menaiki sebuah kenderaan pacuan 4 roda jenis Toyota Fortuner milik pasukan polis diiringi kenderaan polis lain ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gombak. Dalam pada itu, mengulas mengenai tindakan polis menahan Datuk Seri Sanusi pada awal pagi di hotel yang didiaminya, berikut penjelasan Ketua Polis Negara. Alasan kita menangkap di waktu malam yang pertama sekali apabila kita melihat bahawa minta bantuan daripada polis Kedah, kita lihat Yang Amat Berhormat ini tiada di Kedah. Dan kita mendapat maklumat bahawa beliau akan berada di Astro Awani pada jam 10 malam dan kita dapati pun tiada dia kelihatan terlibat beliau di sana. Dan telah pun menolak semua panggilan telefon untuk kita memaklumkan supaya hadir di Mahkamah Selayang esoknya. Hari inilah maksudnya. Kita juga telah pun membuat panggilan telefon kepada SUSK dan juga Sekpol beliau dan semua panggilan itu juga di-reject. Dan daripada berita yang keluar semalam, kita dapati bahawa Datuk Yang Amat Berhormat ini sendiri pun cakap dia belum dimaklumkan. Tetapi kita nak maklumkan semua panggilan kita di-reject. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa rakyat menghormati proses perundangan negara susulan pendakwaan ke atas Menteri Besar Kedah terbabit. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau tidak campur tangan berhubung kes pendakwaan itu. Saya tidak mahu campur, biar ikut proses dan saya minta orang teliti apa dia pendakwaannya. Pertama tentunya apa dia laporan Dewan Diraja Selangor dan kemudian apa alasan Peguam Negara melihat daripada pendakwaan setelah siasatan oleh Polis Diraja. Jadi biar kita hormat proses.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melancarkan program sentuhan agromadani peringkat negeri Selangor di Sekincan pagi tadi. Beliau yang sebelum ini mengelak menggunakan Akta Hasutan 1948 tidak berkompromi sekiranya melibatkan kenyataan yang menyentuh sensitiviti institusi raja-raja bagi memastikan martabat raja-raja di negara ini terpelihara sekaligus menepis perkara tersebut menjadi perbahasan politik yang tidak sihat. Soal kritik Perdana Menteri saya tak pernah gunakan itu sebagai satu alasan. Tapi ini soal kedudukan dan martabat raja-raja yang harus kita pelihara dan sanjung dan elak daripada menjadi suatu wacana perbahasan politik yang tidak sihat. Dalam pada itu, PAS menasihatkan semua pihak khususnya para ahli dan penyokong supaya bertenang dan menghormati undang-undang berhubung penahanan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata PAS mengikuti dengan cermat perkembangan kes tersebut. Justru pihaknya menyarankan semua pihak khususnya para ahli dan penyokong supaya bertenang dan menghormati proses perundangan. Seterusnya, remaja lelaki berusia 14 tahun yang dipercayai mencekik adiknya sehingga maut dalam kejadian di Kampung Bukit Piatu, Melaka awal bulan ini dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Aikro hari ini. Tertuduh yang juga pelajar tingkatan 2 sebuah sekolah berasrama bagaimanapun hanya menunduk faham sejurus pertuduhan terhadapnya dibacakan. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa dengan sengaja telah menyebabkan kematian terhadap seorang kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun yang juga adik kandungnya. Kesalahan itu dilakukan antara pukul 11.30 pagi hingga 12.35 tengah hari di sebuah rumah bernombor di Kampung Bukit Piatu dalam daerah Melaka Tengah pada 5 Julai 2023 lalu. Sabit kesalahan, tertuduh yang menjalani prosiding dengan ditemani kedua ibu bapanya berdepan hukuman mati mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Terdahulu pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ehsan Nasaruddin manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Permai di Tampoi, Johor untuk pemeriksaan psikiatri dan menetapkan 22 Ogos ini sebagai sebutan semula kes. Media terdahulu melaporkan seorang kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun maut selepas dipercayai dicekik di rumah mereka di Kampung Bukit Piatu. Dalam kejadian kira-kira pukul 12.30 hari itu, insiden malang menimpa kanak-kanak berkenaan disedari oleh ibunya menerusi rakaman kamera lita tertutup CCTV. Mangsa kemudian dijumpai dalam keadaan terbaring di ruang tamu dengan kesan kecederaan di bahagian muka, hidung dan leher oleh jirannya. Seorang pengawal kelab malam dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Manjung hari ini atas pertuduhan membakar dan menyebabkan kematian isterinya minggu lalu. Tiada pengakuan direkodkan oleh tertuduh S. Gabriel, 28 tahun. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa dengan sengaja menyebabkan kematian I. 33 tahun. Perbuatan itu dilakukan di sebuah rumah di ladang Walbrook Setiawan antara 6.30 hingga 7 petang 10 Julai lalu. Pertuduhan terhadap suspek dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 18 September untuk sebutan semula kes. Sementara itu di Mahkamah Magistrate Berasingan, tertuduh didakwa positif dadah jenis metafetamin dan amfetamin. Tertuduh mengaku salah atas pertuduhan tersebut dan kes akan disebut semula 25 Oktober depan di Mahkamah Magistrate Pantai Remis bagi serahan laporan patologi. Selalu, polis menerima laporan daripada adik mangsa memaklumkan perbuatan tertuduh membakar mangsa yang didakwa berang kerana dituduh menagih dadah. Mangsa dirawat di Hospital Sri Manjung namun disahkan meninggal dunia pukul 12.20 tengah hari. Selepas ini, Geely bakal labur 40 bilion ringgit di Tanjung Malim. Al-Hijrah, syarikat automotif terbesar China, Geely, bakal membuat pelaburan berjumlah 40 bilion ringgit di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata suntikan dana itu bakal menjadikan Tanjung Malim, Perak sebagai kota automobil terbesar di rantau ini.
Pemakluman dan persetujuan Geely menerusi surat yang diterimanya semalam itu dijangka mampu meningkatkan aliran ekonomi negara dan pada masa sama membuka lebih banyak peluang pekerjaan khususnya tenaga kerja tempatan. Ini kali pertama saya nak sebut ni, Geely. Itu Amerika. Geely ini yang buat dengan Proton. Dia tulis saya 10 halaman muka surat panjang. Bagi tahu dia nak teruskan, nak jadikan Tanjung Malim sebagai kota automobil, kereta yang terbesar di rantau ini. Dan dia akan mula dengan $10 bilion, maknanya 40 bilion ringgit. Selain itu, Kerajaan Arab Saudi dan syarikat minyak dan gas ONG Aramco juga turut menumpukan pelaburan dan perkembangan operasinya di Malaysia sekaligus menjadikan Malaysia sebagai hub industri berkenaan. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut memaklumkan pencapaian ekonomi negara telah mencatatkan pada paras baik melibatkan pertumbuhan suku pertama 5.6% lebih tinggi berbanding China, Singapura dan Indonesia. Selain itu, Malaysia juga turut berjaya menarik pelaburan sebanyak 71 bilion ringgit. Apa suku tahun pertama tahun ini 5.6%. Ini paling tinggi banding dengan China, Singapura, Indonesia. Kita lebih tinggi. Ini tak termasuk yang Elon Musk, tak termasuk yang Aramco, tak termasuk yang Geely yang baru saya terima surat malam tadi. Pembiayaan pendidikan sebanyak 13 juta ringgit disalurkan kepada pelajar-pelajar asnaf yang cemerlang di peringkat diploma bagi menyelesaikan pinjaman PT-PTN. Kerjasama antara Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PT-PTN itu bakal meringankan beban para pelajar asnaf di wilayah persekutuan. Menerusi skim ini, anak-anak asnaf yang melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan berjaya mendapat keputusan cemerlang dengan grade CGPA 3.50 ke atas akan ditawarkan bantuan penyelesaian hutang pendidikan yang diambil ketika mengikuti pengajian. Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata demikian pada Majlis Pelancaran Skim Bantuan Penyelesaian Pembiayaan Pendidikan dan menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Mawib dan PT-PTN hari ini. Menurut beliau, inisiatif ini diharap dapat mendorong pelajar asnaf, fakir miskin dan mu'alaf untuk belajar bersungguh-sungguh dan mendapat kecemerlangan dalam pengajian. Menyedari masalah ketiadaan van jenazah yang dihadapi lebih 25,000 masjid dan surau seluruh Malaysia, Pertubuhan Kebajikan Abdul Rahman Auf mengambil inisiatif mengumpul dana dan mewakafkan van jenazah untuk kegunaan masjid, madrasah dan pusat tahfiz. Pengerusinya Muhammad Abdul Kabir Ahmad Bahaudin berkata objektif utama adalah untuk membantu masyarakat mendapatkan van yang sempurna dan berkondisi baik untuk pengurusan jenazah. Menurutnya, tahun ini sahaja pihaknya telah menyumbangkan 7 buah van untuk masjid dan madrasah di Kedah dan Kelantan. Setiap van bernilai RM125,800 dan siap diubah sesuai mengikut spesifikasi van jenazah dan pengangkutan yang mempunyai 15 tempat duduk. Pihak masjid telah mohon pada tahun lepas, 2022. Alhamdulillah, hasil kutipan daripada orang ramai, pihak masjid pun aktif dalam mencari dana. Dan Alhamdulillah, hasil itu saja kita dapat sempurnakan dan hari ini kita telah lihat masjid telah menerima van jenazah yang baru, selesa dan selamat, insya-Allah. Justru Muhammad Abdul Khabir berharap lebih ramai penyumbang dapat menyalurkan infak kepada pertubuhan ini bagi melancarkan lagi usaha bantuan kepada golongan sasar. Sementara itu, bagi penerima yang juga Imam Masjid Abdul Rahman Abbas Othman, beliau bersyukur dan berterima kasih kepada penyumbang dan Pertubuhan Kebajikan Abdul Rahman Auf kerana telah berjaya menyelesaikan masalah yang dihadapi sebelum ini. Terharu lah. Sebab orang kata segala apa yang kita dulu ni selama ni dah hari ini menjadi kenyataan dengan van yang terpampang di depan masjid ini. Jadi moga-moga selepas ini kalau anak Korea ada kematian di masjid, di hospital Sultan Abdul Halim, kita boleh pergi ambil, kita boleh bawa balik apa ni semua.
Kepada yang ingin berinfak kepada kempen infak van jenazah boleh disalurkan ke nombor akaun tertera. Sumbangan juga boleh dibuat secara dalam talian menerusi www.kempeninfakvanjenazah.com. Pengagihan bantuan e-Dompet Outreach Sara Hidup kepada pelajar tingkatan 6 dan kolej vokasional di seluruh negara dijangka selesai sepenuhnya pada bulan depan. Setakat ini, inisiatif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN itu memberi manfaat kepada 3,176 pelajar di seluruh negara. Menteri KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata pemberian bantuan e-Dompet Sara Hidup berkenaan bertujuan membantu pelajar berkenaan membeli data internet dan kos pengangkutan untuk tujuan pembelajaran. Inilah langkah-langkah yang saya rasa direct to the point untuk kita pastikan kos Sara Hidup ini dapat kita tangani dengan cepat. Dan bagi pelajar tingkatan 6 dan kolej vokasional ini, memang kita rasakan satu program yang sangat membantu mereka. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Outreach Sara Hidup dan Advokasi Kepenggunaan Peringkat Terengganu di Kuala Nerus hari ini. 481 pelajar tingkatan 6 dan kolej vokasional seluruh Terengganu menerima voucher Sara Hidup berkenaan. Setakat ini, KPDN telah menjelajah 8 negeri bagi pemberian bantuan tersebut. Baki pelajar di negeri-negeri lain akan menerima bantuan e-Dompet itu selewat-lewatnya bulan Ogos ini. Kerajaan berhasrat menjadikan Malaysia sebagai hub umrah kepada semua jemaah Islam dari rantau Asia Tenggara dan Asia, antaranya Singapura, Thailand, China dan Korea Selatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Seri Tiong King Sing. Menurut Datuk Seri Tiong, kerajaan percaya inisiatif ini akan dapat memacu dan merancang industri pelancongan negara secara keseluruhannya, bukan sekadar sebagai negara transit kepada jemaah Islam yang ingin menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci, malah turut menawarkan pakej-pakej pelancongan yang berkonsepkan Muslim-friendly kepada para jemaah. Ia secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan negara serta memperkenalkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan Muslim global. Inisiatif ini juga selari dengan salah satu tunjang dasar pelancongan negara 2020-2030 bagi memperkukuhkan komitmen terhadap pelancongan lestari. Justru Motai akan membawa cadangan ini ke dalam kabinet dan mengenal pasti akta atau peraturan yang bersesuaian dalam melaksanakannya. Ia termasuklah keperluan dan kebajikan yang perlu diberi perhatian terhadap mereka yang akan menunaikan umrah. Menyusul selepas ini, apartmen 5 tingkat runtuh. Sebuah apartmen 5 tingkat runtuh dan mengorbankan sekurang-kurangnya 13 orang. Antara mangsa maut membabitkan 7 sekeluarga. 5 orang terbunuh selepas sebuah pesawat ringan jenis Cessna 208 melanggar hangar lapangan terbang kecil di Poland dan ketika kejadian terdapat 13 orang sedang berteduh di bawah hangar itu akibat ribut. Kejadian berlaku sekitar jam 5.30 petang semalam waktu tempatan. Selain 5 maut, 8 lagi cedera dengan 2 daripadanya parah. Menurut Ketua Komandan Perkhidmatan Bomber Poland, Andrew Warkowiak, pesawat itu mendarat ketika cuaca buruk dan keadaan itu berkemungkinan penyebab kepada insiden. Mangsa maut melibatkan seorang juruterbang dan selebihnya merupakan mangsa yang berlindung di hangar itu, namun identiti mereka masih belum dikenal pasti. Pesawat itu terjatuh di perkampungan Kruno dan terdapat sebuah lapangan terbang kecil yang terkenal dengan aktiviti latihan payung terjun. Seorang wanita di bandar Matsudo, Jepun ditahan polis selepas membuat panggilan palsu sebanyak 2,761 kali. Niroko Hatagama, 51 tahun, dituduh melakukan perbuatan itu selama hampir 3 tahun kerana berasa sunyi. Hatagami telah mengganggu operasi pihak bomba dengan melakukan panggilan palsu itu.
Menurut polis, Hatagami membuat panggilan itu sejak Ogos 2020 sehingga Mei 2023 menggunakan telefon bimbitnya. Dia juga mengakui panggilan yang dibuat dari rumah dan pelbagai lokasi lain itu bertujuan untuk menghilangkan rasa kesunyiannya dan mahu bercakap dengan orang lain selain mahukan perhatian. Antara aduan palsu yang diterima Bomba adalah sakit perut, sakit kaki, pengambilan ubat berlebihan dan banyak lagi. Dan apabila ambulans tiba di rumahnya, Hatagami enggan dibawa ke hospital, malah tidak mengaku membuat panggilan tersebut. Hatagami pernah diberi amaran daripada pihak Bomba akibat tindakan tidak bermoralnya itu, namun tidak mengendahkannya dan menyebabkan Bomba membuat laporan polis dan menahannya 4 hari lalu. Seorang pelayar warga Australia ditemui selamat bersama anjingnya selepas 2 bulan hilang di laut. Tim Shadok ketika diselamatkan di Lautan Pasifik berkata dia hanya makan ikan mentah dan minum air hujan untuk hidup. Shadok 51 tahun bersama anjing peliharaannya, Bella, dilaporkan mula berlayar dari pantai La Paz, Mexico pada awal April lalu untuk mengembara ke Pulau Polynesia, Perancis. Namun bot katamarannya dipukul ribut selepas beberapa minggu berlayar menyebabkan botnya rosak dan gagal berfungsi. Dan Shadok tersadai di laut 2 bulan lamanya dan dihanyutkan sehingga ke utara Lautan Pasifik. Bagaimanapun, dia bersama Bella berjaya diselamatkan selepas sebuah helikopter yang mengiringi kapal pukat tunda melihat bot hanyut milik Shadok. Shadok ditemui dalam keadaan sihat dan dibawa ke Mexico untuk rawatan. Baik, sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Baca dan fahami buku adab berbeza pendapat dalam Islam. Semoga kita mendapat ilmu dan manfaatnya. Kami warga berita Al-Hijrah ingin mengucapkan salam 1445 Hijrah kepada semua umat Islam. Juga terima kasih atas sokongan anda selama 13 tahun bersama TV Al-Hijrah. Saya Adi Herman, satukan rumah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.